Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap sihat. Okey anak-anak, cikgu teruskan PDPR kita di dalam perkara tauhid. Pelajaran yang ke-6 yang bertajuk beriman kepada hari kiamat. Sebelum cikgu teruskan, kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dullah anak-anak. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah anak-anak. Cikgu boleh teruskan ya PDPR kita. Okey, tajuk pada hari ini ialah beriman kepada hari kiamat. Dengar sahaja perkataan hari kiamat, kita dah gerun, kita dah takut bahawa hari kiamat pasti berlaku pada suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu bila berlakunya hari kiamat, tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita kena bersedia daripada fizikal, mental. Kita kena bersedia, kena perbanyakkan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik untuk dibawa ke sana nanti. Okey anak-anak, nanti boleh rujuk pada muka surat 35, 36, 37 dan 38. Okey, hari ini cikgu akan terangkan pada muka surat 35 hingga 38 sahaja. Okey, kita tengok isi yang pertama. Apakah yang dimaksudkan hari kiamat? Yang pertama, maksudnya ialah hari berlaku kejadian huru-hara. Berlaku huru-hara. Yang kedua, bermula dari dibangkitkan semula sekalian makhluk yang telah mati. Itu dia hari kiamat, di mana hari kiamat adalah berlaku segala kejadian yang huru-hara. Masa di sana nanti, kita dah tak kenal siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa abang adik kita, siapa kakak kita. Sebab di sana semua dalam keadaan huru-hara. Sebab nak selamatkan diri masing-masing. Kita ni akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Bermula daripada dibangkitkan semula sekalian manusia tu, yang telah mati. Yang telah mati hingga ahli syurga. Ahli syurga siapa yang banyak amalan, siapa yang banyak amalan ketika hidup di dunia, banyak amalannya. Solat fardu tak pernah tinggal, selalu tolong ibu dan ayah, selalu bantu guru, hormatkan ibu dan ayah, hormatkan guru, hormatkan orang tua. Itu dapat pahala tu. Lepas tu kita banyaklah amalan-amalan yang baik, bersedekah, sembahyang sunat, mengaji, itu semua kita dapat pahala. Itu yang perlu, itu yang kita kena bawa ke sana nanti. Ke mana? Ke sana tu ke mana? Hari kiamat nanti kat sana tu. Okey, cikgu teruskan lagi. Apa lagi maksud hari kiamat? Iaitu ahli syurga masuk ke dalam syurga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Okey. Di sini cikgu akan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan keadaan huru-hara. Okey, tengok yang pertama. Dihimpunkan manusia di padang mahsyar. Okey, ada shin tu ya. Cikgu tertinggal pula dia punya tu. Okey, ada mim ha shin ra. Okey. Keadaan huru-hara maksudnya dihimpunkan manusia di padang mahsyar. Padang mahsyar ni boleh kita boleh bayangkanlah, seluas muka bumi ni. Luas lagi agaknya Itu bayangan kita lah. Sebenarnya pada pengetahuan Allah, Allah yang tahu.
Okey. Ya. Keadaan huru-hara ketika itu dihimpunkan manusia di padang mahsyar. Lepas tu nombor 2, dikira dan ditimbang segala amalan semasa di dunia. Yang ini hisab dan mizan. Apa segala amalan kita yang baik dan juga amalan kita yang buruk akan ditimbang di sana. Di mana? Di padang mahsyar ketika berlaku hari kiamat itu nanti. Okey, di sana juga kita akan meniti siratul mustaqim. Siratul mustaqim. Pernah dengar cerita kan? Nak melalui syurga dan neraka kena meniti dulu siratul mustaqim. Siratul mustaqim ni titian siratul mustaqim. Apa tu? Allah ciptakan daripada selai rambut manusia tu dibelah 7. Bayangkan macam mana tu. Kita nak meniti titi pun boleh tergolek-golek, boleh masuk dalam parit, apalagilah ya Allah kalau kita nak meniti siratul mustaqim. Okey anak-anak, di sini untuk pengetahuan kamu semua, apabila seseorang manusia itu meniti siratul mustaqim, siapa yang banyak amalannya ketika hidup di dunia laju berjalan seperti kilat. Tetapi kalau banyak melakukan dosa, bayangkanlah kita nak melalui siratul mustaqim tu terkedek-kedek, tergoyang-goyang badan kita. Nasiblah kita kena masuk dalam syurga, alhamdulillah. Kalau kita masuk dalam neraka, na'udzubillah ya Allah. Jadi kita kena perbanyakkan amalan lah pada sekarang. Mulakan daripada hari ini. Walaupun sebelum-sebelum ini kita banyak tertinggal solat fardu, jadi kita kena pasang niat, kita kena minta pada Allah, kita kena bertaubat. Lepas ni, ya Allah, aku bertaubat, aku tak nak tinggalkan solat, aku tak nak buat jahat. Nanti solat-solat fardu yang kita tinggalkan tu, kita boleh ganti, kita boleh qadakkan. Okey. Yang keempat, keadaan huru-hara yang telah diceritakan, yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala, iaitu tidak mengenali antara satu sama lain. Tidak mengenali antara satu sama lain. Dekat sana nanti kita tak kenal mana ayah kita, mana ibu kita, mana abang, mana adik, mana kakak, makcik-makcik semua kita tidak kenal. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey anak-anak, pada slide ini cikgu akan terangkan nama-nama hari kiamat dan dengan ertinya sekali. Okey, nama hari kiamat sebenarnya banyak, tapi boleh rujuk dalam kitab muka surat 35, cikgu ambil yang dalam kitab je. Nanti kalau ada soalan pun dia takkan soalan banyak-banyak. Dia kalau nak soal pun ada dalam 4 ataupun 3, kadang-kadang 2. Nasib-nasib lah tengok soalan. Okey, apakah nama-nama hari kiamat? Yang pertama, Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah maknanya hari akhirat. Yang kedua, Yaumuddin, yang ini hari pembalasan. Memang hari pembalasan lah. Siapa yang buat baik, balasnya dekat dalam syurga. Siapa yang buat jahat, balasannya kat dalam neraka. Yang ketiga, Yaumul Hashr. Yaumul Hashr. Apa maknanya? Hari perhimpunan. Betul kan? Di sana nanti di padang mahsyar Allah akan menghimpunkan seluruh umat Islam. Orang kafir tak? Allah tak himpunkan. Orang kafir ni Allah terus masukkan ke dalam api neraka yang menggelegak. Sebab apa? Bahan bakar api neraka ialah daripada batu-batu bahala daripada orang-orang kafir. Dialah yang akan membakar orang-orang Islam yang engkar, yang berbuat dosa ketika di dunia. Okey, seterusnya hari kiamat, iaitu Yaumun Nusyur. Yaumun Nusyur. Ini hari kebangkitan. Ini antara nama-nama hari kiamat. Okey, seterusnya, apakah kepercayaan kita kepada hari kiamat? Okey, apa kepercayaan kepada hari kiamat? Yang ini hukumnya
Wajib setiap mukallaf percaya dan beriktikad bahawa hari kiamat pasti akan berlaku tanpa ditentukan masanya. Okey, kita sebagai orang Islam, wajib kita percaya bahawa satu hari nanti hari kiamat pasti berlaku. Cuma kita tak tahu bila masanya. Semua ini di atas pengetahuan Allah Ta'ala. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mengetahui bila berlakunya hari kiamat. Semuanya di atas pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai orang Islam, sebenarnya kita kena banyak melakukan amalan-amalan soleh. Amalan apa? Amalan baik, amalan yang disukai oleh Allah, amalan yang disukai oleh Nabi. Apa dia? Sembahyang fardu, wajib 5 waktu, buat, jangan tinggal. Apa selain tu? Boleh puasa, mengeluarkan zakat, bersedekah, tak kisahlah. Sedekah pada jiran kita, bagi goreng pisang pun alhamdulillah, itu pun dapat pahala. Kita ni kena kejar pahala, kena menambahkan amalan yang baik-baik untuk bekalan kita di hari kiamat sana nanti. Sebab kalau kita banyak melakukan maksiat, banyak berbuat dosa, suka menipu ibu bapa, tidak sembahyang, memang dah awal-awal kita, ya Allah, masuk kat dalam mana? Nanti Allah masukkan kita ke dalam neraka. Janganlah, tak nak. Kalau boleh ahli keluarga kita semua masuk dalam syurga. Ajaklah ahli keluarga kita, ibu, ayah, adik, kakak, abang, semua makcik, pakcik melakukan kebaikan. Semoga kita dapat berjumpa di syurga nanti. Okey, cikgu teruskan. Apa hukumnya tadi? Wajib. Okey, cikgu teruskan. Sebelum cikgu teruskan, tadi apa tu? Kita sebagai orang Islam wajib percaya bahawa hari kiamat pasti berlaku. Okey, cikgu bacakan pada muka surat 36, 6.2. Tengok atas sekali tu. Okey, pada ketika itu akan berlaku segala perkara yang telah disebutkan sebagaimana yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis Nabawi. Nanti cikgu akan bacakan ni. Okey, semua manusia akan dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala dalam keadaan serupa sebagaimana keadaannya semasa di dunia lah. Dibangunkan daripada kubur dan dihimpunkan di padang mahsyar. Demikianlah dua dihimpunkan di situ sekalian jin, binatang dan malaikat. Okey, kita tengok keadaan alam pada hari kiamat. Okey, apabila hampir berlaku kiamat, ni cikgu nak terangkan ni, apabila berlaku kiamat, ditiup sangkakala pertama. Akan ditiup sangkakala pertama. Maka binasalah alam ini. Sangkakala, siapa yang malaikat siapa yang ditugaskan meniup sangkakala? Malaikat siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Dia yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk meniup sangkakala. Okey. Semua hancur lebur, tiada tinggal suatu apa pun. Tiada tinggal apa-apa pun. Semuanya habis ditiup. Untuk membinasakan alam ini sebab atas arahan Allah Ta'ala. Tak ada batu-batu pun, tak ada. Semuanya habis. Semua makhluk akan mati ketika itu. Di dalam Al-Quran telah diterangkan cara hancurnya alam ini dengan jelas. Okey, cikgu terangkan satu-satu. Yang pertama, langit pecah terbelah, berterbangan berketul-ketul sehingga berlaga antara satu sama lain. Tengok, bayangkan. Bila ditiup sangkakala yang pertama tu, habis langit semua pecah terbelah. Bayangkan, ya Allah, subhanallah, takutkan kita kan? Berketul-ketul, batu-batu berterbangan, bumbung-bumbung semua habis. Habis semua berterbangan. Ini telah diterangkan dalam firman Allah Ta'ala. Okey, cikgu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat
daripada surah Al-Infitar ayat yang pertama. Artinya, apabila langit itu terbelah. Okey, ini dia bayang-bayangan yang Allah telah terangkan dalam firman-Nya. Salah satunya di dalam surah Al-Infitar. Lepas nanti kamu buka lah surah Al-Infitar, bacalah artinya dan juga ayatnya. Kita baca, bila kita baca ayat Quran dengan artinya, kita dah rasa gerun, kita berasa takut. Kita takut nak melakukan dosa. Okey, cikgu teruskan lagi. Yang kedua, apabila ditiupnya sangkakala, bintang jatuh berselerak, berterabur dan berubah dari orbitnya. Matahari dan bulan tidak lagi beredar dengan teratur seperti biasa apabila telah berlakunya hari kiamat, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang cikgu akan bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal kawakibun tasirat. Lah, cikgu baca sekali. Wa idzal kawakibun tasarat. Surah Al-Infitar yang bermakna, dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Allah dah terangkan dalam Al-Quran, bintang-bintang, matahari, bulan berlaga antara satu sama lain, dia jatuh berselerakkan. Bayangkan daripada duduknya di atas, tiba-tiba boleh jatuh ke bawah apabila berlaku hari kiamat. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Bayangkan anak-anak, hari kiamat ni pasti terjadi. Kita kena takut, kita kena gerun. Macam mana kita nak mendapat apa tu, amalan yang baik, amalan yang banyak untuk bekalan kita di akhirat sana. Jadi apa yang saya cakapkan tadi, kita kena banyak melakukan solat fardu wajib tu, bersedekah, buat baik kepada ibu bapa, tolong ibu dan ayah, hormat pada orang tua, hormat pada guru. Okey, cikgu teruskan lagi. Yang ketiga, apabila ditiup sangkakala, apabila telah berlaku dua hal tersebut yang cikgu terangkan tadi tu, dunia akan bergoncang. Apabila hancur lebur tu semua, binasa alam tu, langit-langit terpecah belah, berterbangan berketul-ketul. Lepas tu bintang, bulan, matahari berselerakkan, maka berlakulah dunia akan bergoncang. Laut menyemburkan air dan naik melimpah ke atas bumi hingga tenggelam semuanya. Apa yang ada kat dunia ni semua tenggelam, ditelan oleh laut. Ditelan oleh laut. Lepas tu tidak diketahui di mana utara, selatan, timur dan barat, semuanya dah menjadi lautan. Bayangkan kalau kita banjir kan, kalau banjir lah sikit kan, kalau banjir kita dah tak tahu dah mana kedudukan parit depan rumah tu kat mana kan. Macam kita tiba-tiba nanti terpijak masuk dalam parit. Macam itulah bila berlaku hari kiamat, kita dah tak tahu dah mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Okey anak-anak, cikgu terangkan lagi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala pada muka surat 37. Nanti semak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal biharu fujjirat. Daripada surah Al-Infitar yang bermaksud, dan apabila lautan pecah bercampur baur. Tengok ni Allah dah ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi nanti lepas ni kamu baca, buka surah Al-Infitar, baca ayat ni, baca maksudnya. Okey, teruskan lagi saya pada slide yang keempat. Okey, apabila air telah naik ke bumi, air telah naik ke bumi lah. Maksudnya ke daratan kan. Gunung berapi meletup dan keluarkan api yang marak.
terbongkar tanah kubur serta mengeluarkan apa yang ada dalam bumi seperti tulang-tulang. Ini kisah benar yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran surah Al-Infitar, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal quburu bu'thirat. Surah Al-Infitar ayat 4 yang bermaksud dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Okey. Apabila kubur-kubur dibongkarkan. Okey. Jadi apabila kubur-kubur dibongkarkan, jadi berlakulah sangka kala yang pertama itulah tadi tu. Apabila berlaku sangka kala yang pertama, iaitu apabila malaikat Israfil meniup sangka kala yang pertama, tadi yang cikgu terangkan, langit pecah terbelah, berterbangan berketul-ketul. Lepas tu bintang jatuh berselerak, matahari, bintang, bulan semua berselerak, berterabur, jatuh ke bumi. Lepas tu apabila berlaku yang cikgu terangkan tadi, air laut pun naik ke daratan seperti lautan dah tak tahu mana satu arah utara atau arah barat, arah selatan, semua kita tak tahu. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena bersedia. Apabila berlaku sangkakala tu, habis semua kubur-kubur semua terbongkar. Habis kubur-kubur semua terbongkar. Jadi anak-anak, apabila Allah telah mengingatkan kita akan berlakunya hari kiamat, kita kena insafi diri. Kita kena sentiasa melakukan taubat, sentiasa berbuat kebaikan. Jangan sesekali kita melakukan kejahatan, jangan kita melakukan kerosakan. Ingat anak-anak, jangan sesekali kita melakukan perkara yang boleh terjerumus kepada dosa. Jangan. Kalau kita nak kalau kita nak melakukan sesuatu perkara, kita kena fikir terlebih dahulu. Kalau perkara itu baik, kita teruskan. Kalau perkara itu jahat, boleh memudaratkan kita, jangan kita teruskan. Kita jangan buat. Okey anak-anak, ingat, hari kiamat pasti berlaku. Kita tak tahu bila, tapi kita wajib percaya bila berlakunya hari kiamat ini. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan. Cikgu ambil video daripada YouTube. Cikgu akan tunjukkanlah gambaran lah. Ini bukan gambaran sebenar tau. Ini gambaran yang telah diceritakan macam mana berlakunya hari kiamat. Okey anak-anak, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
فضله ملء الوجود. Everyone was warned, but no one listened. A rise in temperature, ocean patterns changed, and ice caps melted. They called it extreme weather. They didn't know what extreme was. In the year of 2019, hurricanes, tornadoes, floods, and droughts unleashed a wave of destruction upon our planet. There it is. There it is. This tornado just touched down. Well, we can see it from right here. It's ripping up trees. It's ripping up everything in its sight. If you're above ground, you need to get to a storm shelter or a safe place right now.
downtown Los Angeles.